Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk kami iaitu Sistem Zakat Pemacu Keadilan Ekonomi. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli iaitu Nur Adayani binti Anwar Izzuddin, Nur Syazilina binti Mamat, Fatin Nadirah binti Sazali, Nur Hazika Balkis binti Abdul Aziz, Analia binti Nur Zain dan Syahirah binti Zakaria. Saya Nur Hazika Balkis akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan tajuk pembentangan ini. Yang pertama, zakat merupakan salah satu sumber ekonomi utama Islam. Hal ini adalah kerana dengan adanya kewajipan zakat, golongan yang kaya dapat mengagihkan sedikit kekayaan mereka kepada golongan yang miskin. Sedikit sebanyak ia juga akan membantu golongan ini untuk meneruskan kehidupan, terutamanya bagi mendapatkan keperluan asas. Belenggu kemiskinan menyebabkan terdapat segelintir masyarakat sukar untuk memperolehi barangan-barangan asas. Terdapat juga program-program yang dijalankan bawah institusi zakat bagi meningkatkan taraf ekonomi golongan asnaf ini. Maka, kita dapat melihat bahawa zakat telah pun menjadi alat yang penting dalam mengukuhkan ekonomi setiap individu Muslim dan menjamin keadilan ekonomi. Yang kedua, secara tidak langsung jurang ekonomi antara golongan kaya dan miskin dapat dikurangkan. Golongan miskin yang menerima bantuan ini pastinya mempunyai keinginan untuk bebas daripada kemiskinan. Jadi, pengagihan zakat ini sebenarnya membantu mereka untuk bebas sedikit demi sedikit. Yang ketiga, sistem sokongan seperti kewujudan institusi zakat dapat membantu umat Islam yang berhadapan dengan pelbagai rintangan hidup, terutama sekali dalam aspek kewangan. Hanya terdapat beberapa golongan sahaja yang layak mendapat zakat seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Maka agihan zakat yang diberi adalah kepada yang betul-betul menepati ciri yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Jadi pengagihan zakat perlulah adil dan saksama. Yang keempat, dengan mengkaji hubung kait antara sistem zakat dengan keadilan ekonomi, terdapat banyak perkara baharu yang dapat dipelajari iaitu keistimewaan zakat kepada struktur ekonomi Islam, sekaligus mewujudkan sikap prihatin dalam diri pelajar bahawasanya zakat amatlah penting dalam membangunkan ekonomi kita. Objektif kajian yang ingin dicapai adalah yang pertama, memahami hubung kait antara zakat, ekonomi dan keadilan. Yang kedua, mengetahui kepentingan pelaksanaan zakat berdasarkan syarat-syarat pensyariatannya. Yang ketiga, meneliti keupayaan zakat dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Islam. Selain itu, mengkaji isu-isu semasa dalam institusi zakat dan membincangkan solusi kepada permasalahan dalam institusi zakat. Assalamualaikum, saya Nur Adayani binti Anwar Izzuddin akan menerangkan tentang keadilan ekonomi dan sistem zakat menurut Islam. Definisi keadilan. Keadilan bermaksud dari segi bahasa ialah sifat, perbuatan, tindakan yang adil. Manakala dari segi istilah pula bermaksud sifat, perbuatan, tindakan yang adil yang menuntut penyelesaian yang adil bagi menciptakan keadaan yang adil bagi kehidupan dalam masyarakat, sebagai contoh untuk dilakukan oleh raja atau pemerintah. Definisi ekonomi tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran tentang sistem dan ilmu ekonomi Islam tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat penjelasan tentang konsep umum apabila dilihat kepada perkataan iqtisad ekonomi yang merujuk kepada kata dasar kepadanya iaitu qasada. Perkataan qasada tersebut dinyatakan di 6 tempat berbeza di dalam Al-Quran iaitu Surah Al-Maidah ayat 66, At-Taubah ayat 42, Luqman ayat 19 dan Luqman ayat 32, Fatir ayat 32 dan Surah An-Nahl ayat 9. Secara umum, makna yang dapat diambil daripada perkataan qasada dari pelbagai ayat Al-Quran tersebut adalah berhemah, kesedaran dan pertengahan. Makna perkataan yang dinyatakan tersebut boleh disimpulkan sebagai menjelaskan sikap pendekatan manusia dalam mengatur kehidupan ekonomi seperti mana yang dikehendaki, yang berasaskan prinsip yang disarankan syariah. Prinsip yang mengikut syariah tersebut menuntut manusia supaya melaksanakan ekonomi mereka dengan sikap jujur, lurus dan tidak menyimpang daripada kebenaran yang digariskan dalam syariah Islam. Definisi zakat. Zakat dari segi bahasa berasal dari kata terbitan dari kalimah zaka yang bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih,
berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat, penerima zakat. Manakala dari segi syarak pula bermaksud mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan-golongan tertentu. Keadilan ekonomi pula. Sistem ekonomi Islam datang bertujuan untuk menyeimbangkan tingkat pendapatan dan menyelaraskan sistem ekonomi sesebuah negara mengikut syariat halal dan sah dengan mengutamakan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Terdapat dua prinsip yang dijelaskan dalam syariah sebagai panduan untuk menyusun atur urusan ekonomi manusia, iaitu prinsip muawadah dan prinsip tabarruat. Prinsip muawadah bermaksud untuk mengatur keseluruhan urusan ekonomi yang bersifat timbal balik, yakni berasaskan organisasi pasaran. Terdapat pelbagai kontrak, akad yang dikelaskan oleh syariah bagi membimbing manusia melaksanakan urusan ekonomi di peringkat pasaran agar menjamin pencapaian matlamat keadilan dan ihsan. Di bawah prinsip tabarruat pula, manakala mengharuskan dan menuntut urusan amalan ekonomi bersifat kebajikan untuk memenuhi kewajipan sosial yang dituntut dalam Islam. Antara urusan kebajikan tersebut yang dituntut untuk dilaksanakan dalam pelbagai bentuk organisasi seperti kewajipan yang diwajibkan adalah kewajipan berzakat. Di sini sudah jelas kita dapat melihat hubung kait antara keadilan ekonomi dan sistem zakat di dalam Islam. Penglibatan sistem zakat dapat membantu dalam mencapai keadilan ekonomi dalam sesebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Fatin Nadira binti Sazali. Nombor pelajar saya ialah 2022755957. Untuk bahagian yang seterusnya, saya akan menceritakan tentang maqasid syariah dan hubung kaitnya dengan zakat. Jadi sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, saya ingin menerangkan definisi maqasid syariah terlebih dahulu. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, perkataan qasad membawa makna niat dan tujuan. Jadi dapat disimpulkan daripada kedua-dua makna ini ialah menuju ke arah yang satu. Dari segi bahasa, syariah pula membawa kepada dua maksud yang saling berkait, iaitu jalan yang lurus dan sumber air yang digunakan oleh manusia sebagai punca minuman dan untuk menyirami tanaman. Dari segi istilah, syariah bermaksud segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya melalui perantaraan para rasulnya. Definisi maqasid syariah adalah pelbagai daripada para ulama yang terdahulu seperti Syekh Alal Al-Fasi dan Dr. Ahmad Al-Raisuni. Walau bagaimanapun, definisinya dapat disimpulkan kepada makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan umat manusia. Seterusnya, prinsip dalam maqasid syariah. Terdapat 5 prinsip dalam maqasid syariah, iaitu memelihara agama, hifz ad-din, memelihara nyawa, hifz an-nafs, memelihara akal, hifz al-aql, memelihara keturunan, hifz an-nas, dan memelihara harta, hifz al-mal. Memelihara agama adalah seperti pemerintah yang mengutamakan agama dalam segala aspek bagi menjaga kesucian agama Islam itu sendiri. Memelihara nyawa adalah seperti larangan membunuh diri kerana nyawa itu amat penting dan tidak boleh sewenang-wenangnya ditamatkan begitu sahaja. Seterusnya, memelihara akal adalah seperti pengharaman arak yang membawa kepada kemudaratan. Seterusnya, menjaga nasab keturunan melalui pernikahan yang sah adalah contoh kepada prinsip memelihara keturunan. Dan yang terakhir, mengeluarkan zakat untuk memelihara harta. Mengambil contoh zakat, bagaimanakah zakat itu mempunyai hubung kait dengan maqasid syariah?
Zakat mempunyai hubung kait dalam maqasid syariah memelihara agama ialah di mana adanya penglibatan institusi zakat dalam memastikan bahawa setiap orang Islam menjalankan tanggungjawab mereka dan menunaikan zakat. Zakat juga mempunyai hubung kait dalam maqasid syariah memelihara nyawa di mana ia dapat diagihkan kepada orang yang berhutang iaitu al-gharimin tertakluk kepada beberapa syarat seperti orang yang berhutang mestilah atas dasar ingin menjaga kemaslahatan diri atau keluarga, atau yang kedua mereka yang ditimpa musibah bencana sehingga menyebabkan kehilangan harta benda. Dengan adanya zakat ini, ia secara tidak langsung dapat mengurangkan beban mereka. Seterusnya, hubung kait zakat dalam memelihara akal iaitu zakat untuk pendidikan kepada golongan asnaf dan fakir miskin yang membolehkan mereka untuk menuntut ilmu di institusi pendidikan. Ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan mereka. Seterusnya, zakat dalam memelihara keturunan di mana melalui zakat untuk golongan asnaf yang ingin berkahwin. Ini membolehkan mereka merealisasikan impian mereka dan seterusnya melahirkan generasi-generasi baharu yang baik serta soleh. Dan yang terakhir, zakat dalam memelihara harta. Melalui zakat, ekonomi dapat ditingkatkan serta merapatkan jurang perbezaan antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin. Melalui pengagihan zakat kepada golongan asnaf fakir dan miskin, ini secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi mereka secara berterusan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anala binti Nurzin. Nombor pelajar ialah 2022-787-667. Saya akan membentangkan tentang keperluan zakat dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Terdapat 3 ciri keperluan zakat dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Yang pertama adalah mewujudkan masyarakat seimbang dari segi ekonomi. Zakat adalah salah satu sumber ekonomi utama negara Islam. Pengurusan zakat yang berkesan dan teratur dapat meningkatkan potensi zakat sebagai alat pembangunan umat Islam. Dana zakat digunakan untuk menyokong program pembangunan ekonomi bagi memperbaiki keadaan fakir miskin dengan memberi peluang kepada peniaga kecil dan usahawan. Zakat juga membantu mengagihkan kekayaan dengan lebih sekata dengan mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan kualiti hidup mereka yang memerlukan apabila golongan ini terlibat dalam bidang-bidang tersebut. Proses pengagihan semula kekayaan dalam masyarakat berpotensi untuk merapatkan jurang kekayaan yang wujud antara golongan kaya dan miskin. Dalam keadaan ini, zakat memainkan peranan dalam mengawal pertubuhan pendapatan setiap individu demi memastikan mereka mampu berdikari. Seterusnya, ciri yang kedua adalah pemindahan harta. Isu kutipan zakat di negeri lain mempunyai hubungan yang tidak langsung-langsung dengan permasalahan pemindahan harta ke tempat lain atau dikenali juga dengan perkataan nakal al-zakat. Istilah nakal dari segi bahasa bermaksud memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Manakala maksud pemindahan zakat adalah memberikan sebahagian dari dana zakat kepada penduduk yang tidak berada di kawasan kutipan semasa tempoh wajib sama ada penduduk tersebut berasal dari kawasan kutipan zakat ataupun bukan. Sama ada zakat itu dibawa keluar daripada kawasan kutipan ataupun penduduk yang datang ke kawasan kutipan selepas tempoh wajib berakhir. Ciri yang terakhir sekali adalah kemampuan institusi zakat dalam melancarkan aliran ekonomi untuk negara Islam atau menjadi pemanggil pembangunan ekonomi. Institusi zakat memainkan peranan yang sangat besar dalam menstabilkan serta mengukuhkan ekonomi negara. Melalui pengurusan zakat yang baik, maka dapat mempengaruhi sikap pemilik harta sehingga sentiasa menyalurkan harta mereka dalam kegiatan ekonomi. Kepentingan institusi zakat juga dapat dilihat melalui peranan utamanya iaitu membanteras kemiskinan. Namun masalah kemiskinan mempunyai hikmah yang besar iaitu mendorong manusia agar berusaha dan bekerja keras supaya dapat keluar dari kemiskinan tersebut. Dari itu, pemberian zakat juga mestilah dilakukan dengan cara produktif agar ia dapat berkembang dan memberikan sumbangan dalam kegiatan ekonomi. Pemberian zakat juga akan memberi modal serta dorongan agar mereka dapat melanjutkan kehidupan tanpa menghadapi masalah yang besar. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazlina binti Mamai dan nombor pelajar saya adalah 2022782431. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa isu semasa yang berkaitan dengan keadilan pengagihan zakat di Malaysia. Untuk isu yang pertama iaitu dakwaan pusat zakat lambat agih bantuan hanyalah stigma. Akhbar ini menjelaskan melalui wawancara dengan seorang ketua pegawai eksekutif PZ MAIF, Ahmad Syukri Yusof, yang berkata dakwaan pusat zakat lambat agih bantuan adalah disebabkan kelemahan mereka sendiri yang gagal mempromosikan dan memperagakan produk peragaan mereka berbanding pertubuhan badan bukan kerajaan NGO atau individu persendirian tertentu. Pada pendapat kami, pihak institusi zakat hendaklah lebih peka terhadap menyedarkan masyarakat tentang usaha mereka dalam mengagihkan zakat secara adil kepada semua yang layak. Hal ini kerana jika ianya tidak diinformasikan, mana mungkin masyarakat dapat mengetahuinya dan secara tidak langsung akan wujudnya pertikaian oleh mereka semua tentang ke mana duit mereka yang dibayarkan untuk zakat digunakan. Oleh itu, daripada isu ini, kita sedar bahawa pemberitahuan tentang informasi cara kerja pengagihan zakat ini kepada masyarakat adalah penting bagi mengelakkan berlakunya kesalahpahaman terhadap institusi zakat itu sendiri dan juga tidak akan dipandang serong oleh masyarakat. Okey, seterusnya untuk akhbar yang kedua, iaitu berkenaan isu kutipan zakat di Selangor dijangka merosot. Akhbar ini menjelaskan bahawa melalui wawancara dengan seorang ketua Division Operasi Agihan Asnaf LZS, Abdul Basit Hamid, yang berkata bahawa semenjak negara kita dilanda pandemik COVID-19, ramai di antara penyalur dan penyumbang kepada zakat negara berkurang oleh kerana ramai di antara mereka yang hilang pekerjaan dan menyebabkan kutipan zakat merosot. Ditambah pula, bilangan orang yang memohon zakat semakin bertambah semasa fasa pandemik tersebut. Okey, melalui akhbar tersebut, kami berpendapat bahawa kesan daripada pandemik COVID-19 sememangnya banyak menjejaskan semua kehidupan rakyat di negara kita. Oleh itu, kami bersetuju dari mana keratan akhbar berikut yang menjelaskan ramai mereka yang merupakan penyalur dan tidak penyalur kepada sumber zakat berkurang oleh kerana ada yang kehilangan pekerjaan dan tidak mampu menampung kos sara hidup sendiri semasa pandemik. Tambahan pula jumlah pemohon zakat juga semakin bertambah disebabkan oleh masalah pandemik itu. Namun begitu, sebagai hamba Allah yang Maha Esa, kita hendaklah redha atas ketentuan Tuhan dan ujian darinya serta kita hendaklah bersama-sama bersatu hati menyelesaikan masalah dan memohon petunjuk daripadanya. Hal ini kerana setiap ujian yang dihadapi adalah demi kebaikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Syairah binti Zakaria seterusnya akan meneruskan pembentangan ini dengan topik yang bertajuk cadangan memperbaiki pengagihan zakat dalam usaha mewujudkan keadilan ekonomi di Malaysia. Untuk mengupas topik ini, saya akan membentangkan 3 cara, iaitu memastikan pengurusan organisasi zakat sentiasa bersifat terus, melakukan bancan penduduk dengan lebih teliti dan mengadakan lebih banyak forum agama khususnya berkaitan zakat. Saya mulakan dengan cara yang pertama, iaitu memastikan pengurusan organisasi zakat sentiasa bersifat terus. Pengurusan yang holistik merupakan cerminan kepada kejayaan sesebuah organisasi. Untuk itu, setiap ahli pengurusan zakat perlulah disaring dengan profesional serta betul-betul berkelayakan serta ikhlas dalam memberi kebajikan kepada orang lain, khususnya golongan asnaf. Selain itu, pemeriksaan berkala oleh Jabatan Audit juga haruslah dilakukan dalam memastikan tiada penyelewengan wang yang berlaku dalam proses pengagihan zakat. Melalui kaedah ini, penyaluran wang bantuan ekonomi pastinya dapat dilakukan secara adil, seterusnya membantu golongan-golongan memerlukan ini untuk menjana ekonomi mereka seperti golongan yang lain. Seterusnya, cara yang kedua iaitu melakukan bancan penduduk dengan lebih teliti. Bantuan ekonomi seperti zakat tidak dapat dinafikan
sedikit sebanyak telah membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan untuk meneruskan kehidupan. Namun, persoalannya, adakah kesemua nasib golongan itu sudah terbela? Benarkah tiada golongan lain yang telah diabaikan? Untuk memastikan bantuan ekonomi zakat ini diagihkan secara adil, pihak pengurusan zakat perlu mengambil tahu taburan asnaf yang berhak mengambil zakat di sesebuah kawasan itu. Malah, pihak zakat juga boleh menjalinkan kerjasama dengan institusi masjid untuk mengumpul dan mengenal pasti golongan asnaf di sesebuah kawasan itu kerana mereka dari lokaliti yang sama. Jurang perhubungan yang dekat ini pastinya akan membuatkan pengagihan bantuan ekonomi zakat dapat dilakukan secara adil dan tepat. Dan cara yang ketiga ialah pihak pengurusan zakat perlu mengadakan lebih banyak forum agama berkaitan zakat. Hal ini kerana kadar kesedaran membayar zakat masih rendah di kalangan masyarakat, khususnya golongan-golongan muda. Hal ini sangat membimbangkan kerana jika wang hasil kutipan zakat tidak mencapai sasaran, maka bantuan agihan zakat tidak dapat dilakukan dengan lancar kerana jumlah wang yang tidak mencukupi. Ini menyebabkan berlaku jurang ekonomi antara golongan asnaf dan golongan kaya. Oleh itu, forum agama atau sebarang info tentang zakat perlu dilakukan sama ada secara fizikal atau di mana-mana platform media sosial. Malah, pihak zakat boleh bekerjasama dengan mana-mana stesen penyiaran untuk menguat-uatkan kewajipan membayar zakat. Langkah ini sedikit sebanyak akan membantu membuka mata mereka yang lalai dalam membayar zakat selama ini. Dan apabila golongan-golongan berkemampuan ini telah melaksanakan bayaran zakat, maka golongan-golongan yang berhak menerima zakat ini dapat menggunakan wang itu untuk menjana ekonomi mereka. Dan inilah yang digambarkan sebagai keadilan ekonomi. Kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa pelaksanaan zakat yang sistematik dalam sesebuah negara sangat penting dalam mewujudkan kesaksamaan ekonomi. Sebagai contoh, zakat dapat mengurangkan jurang ekonomi antara golongan berkemampuan dengan golongan asnaf, seterusnya meningkatkan taraf dan kualiti kehidupan. Ia dapat menjadikan ekonomi Islam di tahap yang lebih kukuh dan lebih maju serta menghalang harta daripada terbatas dalam tangan orang-orang kaya sahaja. Ketiadaan zakat mewujudkan ketidakseimbangan dalam sosioekonomi. Ketidakseimbangan yang wujud dalam sosioekonomi antara golongan kaya dan miskin berpotensi melemahkan masyarakat keseluruhannya. Oleh itu, usaha berpaksikan keadilan ekonomi seperti zakat sewajarnya diambil berat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, negara akan menjadi lebih maju dan ke hadapan disebabkan pengurangan kadar kemiskinan. Kewujudan golongan yang tidak berkemampuan dalam sesebuah negara merupakan suatu lumrah yang sukar untuk dielakkan. Namun begitu, kadar kemiskinan di sesebuah negara pastinya dapat dikurangkan tahun demi tahun dengan adanya sistem zakat ini. Golongan pembayar zakat yang memindahkan harta mereka kepada golongan asnaf telah berupaya meningkatkan kuasa pembeli daripada kalangan golongan asnaf. Hal ini mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap sesuatu produk maupun perkhidmatan dan menjurus kepada perkembangan ekonomi negara menerusi aktiviti tersebut. Apabila semua individu dapat membuka mata dan menerima kepentingan sistem zakat dalam memacu keadilan ekonomi, rasa tanggungjawab dan keprihatinan akan dibentuk dan menebal dalam diri setiap individu terhadap golongan miskin. Mereka sedar dengan melaksanakan kewajipan zakat, mereka dapat membantu mengurangkan beban golongan yang tidak berkemampuan, malah berjaya meningkatkan kualiti hidup mereka. Sifat ini bukan sahaja terhad kepada pembayar zakat, malah kepada penerima zakat apabila mereka sendiri telah bebas daripada belenggu kemiskinan dengan kewujudan sistem zakat. Oleh itu, kita dapat melihat bahawa sistem zakat membuktikan ia berupaya mewujudkan kesejahteraan dalam ekonomi dan kehidupan bermasyarakat.